Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, baru-baru ni kan Nina ada terbaca pengalaman seram orang yang menggunakan Waze. And then Waze tu bawa diorang ni pergi tempat yang macam memang tak terjangkau. Fikiran lah kalau terjadi pada waktu siang tu macam okay sikit lah kan. Tapi ada yang mana Waze ni bawa diorang dekat jalan yang macam kata jalan yang berbatu-batu, kiri kanan hutan, ada yang dekat gaung. Lepas tu ada yang paling creepy tu, Waze ni bawa diorang dekat kawasan perkuburan. Lepas tu Waze tu cakap you arrive at your destination. Gila tak? Jadi Nina akan share dekat korang tentang pengalaman-pengalaman diorang ni yang mungkin tersalah dibawa oleh Waze. Macam terbalik pula Nina bercakap. Mungkin Waze tu salah bawa diorang, tak tahulah location tu tak tepat ke apa, kita tak pasti. Jadi Nina akan sharekan dekat korang pengalaman-pengalaman diorang ni lah. Okay, Nina jumpa dekat Twitter. Okay, so without wasting any time, let's get started. Okay, tweet ni asalnya bermula daripada BRGSJKS. Okay, dia adalah tweet famous. So dia tanyalah, okay, pernah tak korang ikut Waze, lepas tu Waze bawa masuk jalan dalam dan kiri kanan hutan? Kongsikan pengalaman korang. Okay, Nina akan bacakan pengalaman orang yang pertama. Okay, yang ni dikongsikan oleh Tini Queen ataupun Kartini Budaya. Okay, taubat guna Waze. Pernah satu malam ni dengan family ikut Waze. Minyak dah ciput plus jalan jam, so follow Waze. Nono jalan mati, gelap gelita. Buka high beam, tengok signboard, lah kubur. Jam pukul 11.30 malam pula tu. Tak lawak. Cepat-cepat U-turn, dalam hati baca doa. Sekian. Apa perasaan korang Dia dengan family dia macam okey sikit lah. Tapi kalau korang seorang-seorang, tiba-tiba Waze bawa korang ke tempat yang korang macam unfamiliar kan, tapi tiba-tiba sampai kat situ kawasan perkuburan, korang seorang. Creepy juga. Okay, next story daripada Iklima Darwish, macam tu lah kot nama dia. Okay, nak pergi KK sebab COVID. Okay, klinik kesihatan. Follow, rupanya Waze bagi aku jalan ke kubur. Aku berhenti tepi jalan. Lepas tu aku tak tahulah nak nangis ke nak gelak atas motor. Aku nak ambil gelang kuarantin, bukan nak mati dah. Aduh. Okay, yang ni macam lawak sikit kan. Dia punya advance nasihat. Ni Waze ni macam perli kan. Okay, next. Yang ni daripada Muin Aziz. Okay, dia cerita dia buat GrabFood. Okay, tulis alamat rumah dekat rumah flat. Ikut Waze dibawa pergi kubur Cina. Call customer tak angkat-angkat. Dalam hati, siapa punya hantu, kau memang ke dengan aku. Banyak kan Nina pernah baca ada beberapa kisah daripada GrabFood, Foodpanda semua ni lah. Diorang cerita diorang pergi hantar dekat sebuah rumah yang macam tak tahulah sama ada orang tu memang order ke apa. Kadang-kadang tu pergi hantar dekat rumah macam abandoned house macam tu. Creepy kan. Hantu ni pun pandai order food melalui online juga ke? Okay, yang ni seterusnya daripada Luoyiyah. Okay, bukan guna Waze tapi guna Google Map. Masa tu nak hantar bekal pada X, but location dia bagi tak tally. Masuk dalam satu kampung tu, kiri kanan hutan, tak ada langsung lampu dan aku seorang je dekat situ. Seram gila sebab rasa macam masuk dalam dunia lain. Rasa tak sedap hati, terus return. Gila, kita bagi location dah macam dah betul dah tahu, tapi dia pin dekat tempat lain. Jadi kita pergi hantar tu seram. Okay, yang ni daripada Izzati Husna. Masa tu dekat Batu Pahat, lebih kurang pukul 12 malam lah gitu. And then Waze tiba-tiba bawa masuk jalan hutan. Kiri kanan penuh dengan kelapa sawit. Memang auto diam, kuatkan lagu. Dalam hati memang tak lepas lawat. Lepas je hari tu memang dah tak guna Waze. Taubat 12 malam. Itulah biasa. Orang kata kan, kalau siang macam kita boleh consider tempat tu sebab kita nampak kan apa yang sekeliling kita. Tapi bila malam ni, kau sorang pula kat situ, gelabah juga. Okay, yang ni daripada Jizialus. Dia kata, peringatan je lah. Dia kata, bila malam, after pukul 10 malam, janganlah gunakan Waze. Gentle, aku dah Ricky dah. Waze ni lepas pukul 10 malam mesti gila. Okay, kalau korang nak guna Waze pada waktu malam, better janganlah. Sebab dia kata kalau boleh jangan guna waktu malam, sebab dia akan bawa pergi tempat yang lagi nakutkan. Okay, yang ni daripada Hafizul Hazir. Okay, Waze bawa masuk hutan tepi empangan di area Pasir Mas pada pukul 3.30 pagi lebih kurang. Dah lah jalan mati. Lepas sesat jumpa masjid dan tidur dekat situ sampai subuh. Dekat area empangan ni jauh betul dia buat pergi. Tak tahulah kat mana dia pergi, Waze nak pergi tu kan. Maksudnya tak tahulah kat mana Hafizul ni nak pergi, location sebenar dia. Tapi Waze tu bawa pergi dekat empangan. Mana ada rumah tu? Setahu Nina lah kan. Seram juga sebab dia kawasan hutan kan kat situ. Okay, yang ni daripada Yana. Pernah makin lama jalan makin sunyi, sampailah dia bawa dekat bahagian kilang-kilang sunyi. Lepas tu kena kejar anjing. Dah lah bawa motor, gila seram. Tahu-tahu jalan yang Waze bawa tu jalan mati. So kena patah balik dekat anjing tu. Mau press laju gila sebab anjing kejar lagi. Menangis aku dekat situ. Dia dah naik motor kan, lagilah tak secure dengan anjing kat depan tu, kilang-kilang yang terbengkalai. Seram. Okay, seterusnya daripada Fauziah, nama glamour Chi.
Gempak sis. Okay, masa tu malam nak ke kedai makan, jumpa member. On Waze dengan Google Map. Google Map bagi jalan jauh sikit, so ikut Waze. Rupanya masuk dekat jalan tanah perkuburan. Makin lama jalan makin sempit, kiri kanan batu nisan. Lepas tu kena lalu jalan off-road, terus patah balik. Memang nak kena lalu kawasan kubur ke apa ni? Sebab banyak cerita yang diorang cerita ni, Waze selalu akan bawakan diorang kat kawasan kubur. Kenapa? Okey, yang seterusnya daripada Iring Kabur, pergi Langkawi dengan kawan-kawan, sewa kereta dekat sana. First day nak Waze pergi pasar apa entah, tak ingat dah. Tapi Waze bawa kami betul-betul berhadapan pintu pagar kubur. Again, kubur. And your destination is arrive. Kami bertiga pun pandang sama memandang, tukar GR terus. Gila. Yang creepy tu bila dia pin location tu dekat kubur. And you arrive at your destination. Kubur. Okay, seram. Okay, yang seterusnya daripada Tiara lah. Nina K, tak tahu cara pronounce. Okay, pernah masa raya hari tu dari JB nak turun ke Tampin Negeri Sembilan. Gue suruh shortcut tah, ikut ceruk mana yang first time aku dengar namanya, tempat Sagil. Bodah lah, sejam jalan gelap gelita sampai kena main high beam sebab risau terlanggar apa-apa. Tiba high beam tu ternampak Cik Pon cibal gigil aku. Wih, dah lah kawasan kiri kanan hutan kan, tak tahu jalan mana gelap gitu, guna high beam and then tiba-tiba ternampak benda tu lintas. Seram siap. Okay, yang ni daripada Balkis Rizwan. Okay, pernah nak pergi rumah kawan, Waze bawa masuk kawasan industrial area yang macam celah hutan juga. Ikut je sebab biasalah Waze kan pandai shortcut. Tapi tak lama lepas tu, you have arrived at your destination, tapi dekat salah satu kilang lama yang dah abandoned. Okay, reverse laju-laju. Pelik-pelik je Waze ni. Alright, yang ni daripada Pak Ansha lalalala. Okay, yang ni dia kata pagi tu kawan saya nak kahwin and dia minta tolong ambilkan kek dekat rumah someone yang dia tempah. Saya pun pergilah dengan member ikut Waze. Sampai dekat location kubur kiri kanan. Last call owner tu tanya rumah dia simpang masuk lorong tu je. Maksudnya dia punya location tu tak tally kan. And then sampai dekat kubur kau. Kubur. Okay, yang ni daripada Siti Noria. Masa ni pergi Sarawak and then Waze lah nak pergi hotel. Kita orang follow je Waze. Last masuk hutan, tak sedap hati tapi still teruskan. Dah sampai rupanya tempat construction yang dah lama ditinggalkan. Sebaiklah diorang kampung dekat situ tiba-tiba lalu dan tolong kita orang. Susah juga kan kalau kita nak pergi suatu tempat yang kita tak biasa and then Waze pula bawa jalan salah. Dah tu kita nak search kat mana lagi kan, kita pun tak tahu dah kita Waze tempat tu pun salah. Susah. Okay, yang seterusnya daripada Lee Hatta. Waze dari UMPJ nak ke Imbi lepas maghrib. Waktu perjalanan tu tiba-tiba aku lalu dekat jalan kubur Cina dekat celah mana entah. Lampu jalan kanan kiri tak ada. Sudah, tapi redah je lah. Alhamdulillah sampai juga destinasi. Okay, seterusnya daripada OG and Lipas. Okay, pernah terjadi nak makan steamboat dengan kawan. First tu WhatsApp tuan kedai dulu. Kedai kat mana? Buka pukul berapa? Tuan kedai pun cakap-cakap dia bagi location kedai terus sebab dia dah kat kedai dah. Okay, tuan kedai pun bagilah location sebab dia ada kat kedai. Okay, lepas tu forward lah location ke kawan satu lagi. So, 2 kereta lah pergi. Lepas tu, saya tekan lah location direct from WhatsApp tu. Ikutlah jalan yang dia cakap. Ikut-ikut nampak pelik dah. Gelap je kampung ni. Surau je cerah. Yang lain semua gelap sebab kampung kot. Tapi gelap sangat masalahnya. Ikut je Waze tu sampailah. You have reached at your destination. Tahu tak reach dekat mana? Rumah kosong. Usang. Gelap gila dekat situ. Aku auto reverse kereta. Pergi parking tepi surau. Call member. Kereta satu lagi. Diorang dekat kedai dah. Dia cakap, lah asal belum sampai lagi? Tekan balik location tu sama. Dia suruh pergi rumah tu juga. Penyudahnya share location dekat member diorang datang ambil. Macam mana boleh tak tally kan? Kawan diorang sampai tapi diorang tak sampai. Seram. Okay, yang ni daripada Akid Delili. Okay, Waze bawa ke lorong sempit. Like satu kereta je boleh lalu. Lampu jalan kejap ada, kejap tak ada. Kita orang semua perempuan dalam kereta dah seram sejuk. Sekali pandang kiri kubur. Member kat belakang boleh tanya, kenapa korang diam? Tak cakap. Habis kalau kau dah lalu tempat yang kau tak biasa lalu and then kiri kanan hutan, memang seram lah kan. Memang tak berani nak cakap. Okay, yang ni daripada Fatina Shikin kot. Okay, aku pernah dari Bandar Hilir nak ke Pantai Siring. Waze bawa jalan hutan gelap nak mam. Okay, adalah dalam 5 ke 8 minit macam tu. Lalu jalan yang kiri kanan hutan memang seram. Sebelum masuk jalan hutan tu ada rumah usang. Nasib baik ada cousin. Kalau seorang confirm dah menangis. Macam pelik kan? Macam mana Waze boleh bawa tempat yang macam tu? Okay, yang ni daripada tak tahulah nak pronounce macam mana nama dia. BSNGP Entahlah. Okay, dia kata aku pernah lepas subuh buka Waze pergi hiking Janda Mandi Kemaman. Okay, mula tu sesat tak jumpa-jumpa. Tekan-tekan lagi jumpa satu simpang. Follow jalan tu sampailah penghujung jalan. Bersepah dengan daun kering. Nampak pondok pengawal. Aku macam
ada pondok pengawal ke kat sini? Daun-daun kering bersepah, tiba-tiba bertebangan pula. Sekali tengok, apa? Pondok pengawal usang, rumput naik sampai ke atas atap dah. Ada banyak bangunan dekat dalam tu, macam resort dah aku tengok. Macam pelik, sebab sebelum tu dah Google, tempatnya hiking tak ada macam tu. Tengok signboard, Strawberry Resort Kijal. Orang Kemaman mesti tahu. Malas aku nak cerita panjang, sila Google sendiri. Yang penting lepas tu memang aku tekan minyak habislah keluar dari tempat tu. Oh, nak pergi tempat hiking kan? Lain pula dia pergi. Okay, yang ni daripada Hotsmate. Okay, ni benda ni jadi tahun 2018. Masa tu baru habis exam, celebrate dengan classmate dekat Seoul Garden dekat Paradise Mall. Dah habis makan tu Acah nak pergi Dangan Bay, tapi masa tu malam dan hujan renyai-renyai. Guna Waze, dia bawa lalu jalan mati, accident langgar batu besar, CP lagi nak masuk gaung. Yang ni ekstrim memang dia accident. Okay, yang ni pula daripada Luqman. Okay, masa balik raya haji dari Nilai ke Kuantan, pada awalnya aku tak tengok Waze, main bedal je tengok signboard, dan masa tu dah pukul 6 pagi. Sekali tersalah simpan terus masuk, menggelabah buka Waze, end up Waze kasih jalan lama KL. Seram, sejuk, kena kacau. Tentu aku seorang je naik motor lalu dekat situ. Orang lain semua naik kereta. Macam-macam aku dengar, kanak-kanak main lah, dengar orang bersiul, dan paling terpacak bulu roma aku bila nama aku dipanggil. Meremang. Gila. Okay, yang ni daripada Niferzana. Okay, pernah masa pergi Cameron, nak elak jalan jam punya pasal, dia bawa kita orang lalu jalan dalam. Cameron kan, so jalan dia macam berbukit-bukit. Ada sekali tu tengah drive dekat lereng, tiba-tiba tengok dekat lereng bukit tu macam nak runtuh. Kita orang pun reda je lah lalu time tu. Okay, yang ni daripada Farizan Akmal. Pernah a few years ago pergi wedding housemate dekat Batu Pahat. Buka Waze sampai ke hujung jalan kiri kanan semak. Lepas tu masing-masing dah stuck. Tiba-tiba housemate lagi seorang suruh reverse balik, dah dekat jalan yang clear sikit baru dia beritahu dia nampak something. Nampak apa? Alah, dia tak cakap lah dia nampak apa. Okay, yang ni daripada Unicorn Cystic. Okay, dia kata peringatan untuk semua, kalau tersesat atau tersalah jalan atau terlanggar apa-apa dalam perjalanan, tolong jangan mencarut, sebab banyak dah dengar cerita bila diorang mencarut secara tak sengaja sebab terkejut atau pemarah, benda tu akan datang kacau atau tunjukkan diri. Oh, seriously? Mungkin sebab benda tu kena kacau and then kita macam tercarut lah, termarah kan, jadi benda tu mungkin kita dah tertegur orang kata dah tegur benda tu, so dia pun macam tada, aku kat sini, macam tu lah kot kan. Allah, na'udzubillah. Okay, yang ni last one daripada Pilophobia. Dia cerita pernah tak jadi balik kampung sebab jalan jam. Dia bawa jalan dalam yang menakutkan, so aku patah balik jalan duta tepat pukul 12 malam naik bas, sebab pernah ada pengalaman Waze bawa jalan kosong yang ada hantu. Since tu tak berani dah ikut Waze pada tengah malam. Okay, kita tengok dia ada video dia dekat sini. Dia kata banyak kali dah lah malam pula tu aku banyak kali kena scam dengan Waze. Dia bagi laluan dalam yang kosong, tak ada orang. Pengalaman sendiri pernah lalu jalan kosong, tiba-tiba ada hantu dekat jalan tu, tapi aku tak sedar. Aku dah rekod bagi kawan aku, dia baru nampak dan perasan ada hantu melintas dekat jalan tu. Okay, kita tengok video dia. 1, 2, 3. Wih, ada benda lalu belakang tu. Dia terbang dia terbang kat belakang tu, dia lalu, tapi dia ni tak nampak. Creepy, serious creepy. Okay guys, kalau korang ada pengalaman yang mana Waze bawa korang tempat yang creepy, abandoned place, yang korang macam korang nak pergi satu tempat tapi tiba-tiba end up korang kat kubur lah, korang dekat hutan lah, korang dekat abandoned place yang macam kat mana dua tempat ni, korang komen pengalaman korang dekat bawah. Okay, and yeah, that's it for today, dan Nina harap korang enjoy dengan cerita yang Nina kongsikan pada hari ini. Dan kalau korang suka dengan channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye, Assalamualaikum.